Kita sembang hari ini tuan-tuan sekalian, nak kita bincang pada malam ni tajuk yang sangat istimewa. Kita ni tuan-tuan, dalam kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita ni menuju ke satu tempat, satu destinasi nama akhirat. Kehidupan kita dunia ni sekejap ya tuan-tuan, sekejap je. Kita ada berapa melalui kehidupan kita, berapa life, berapa kehidupan. Yang pertama, alam roh. Dulu kita hidup dah alam roh tuan-tuan sekalian. Waktu kita duduk alam roh dulu, Salih Aziz Ahmad, kita hidup dan kita telah beritahu tentang alam-alam yang akan kita lalui dalam kehidupan kita selepas daripada tu. Cuma kita dilupakan macam mana keadaan dalam alam roh tu, dah tak ingat dah. Keluar daripada alam roh tuan-tuan sekalian, kita masuk alam yang kedua, nama alam rahim. Kita duduk dalam perut mak kita. Berapa lama alam rahim ni tuan-tuan? Berapa lama duduk dalam perut mak kita? Berapa bulan? 9 bulan? Salah tuan-tuan. Kita hidup dalam perut mak kita 5 bulan. 5 bulan, dalil dia apa? Nabi sebut yujma'u qalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayunfukh fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amali wa syaqiyyun aw sa'idun ila akhir hadis. Nabi sebut, Salih Ahmad, dihimpunkan kejadian kamu dalam perut ibu kamu 40 hari an-nutfah, campuran air mani lelaki perempuan, 40 hari. Thumma yakunu 'alaqah, kemudian berubah dia menjadi 'alaqah, seketul darah. Mithla dhalik, seperti di atas, 40 hari juga. Thumma yakunu mudghah, kemudian berubah dia menjadi seketul daging. Mithla dhalik, seperti di atas juga. So maksudnya 40 hari campur 40 hari dia ubah. 80 hari campur 40 hari lagi 120 hari, bahagi dengan 30 hari, sebulan jadi 4 bulan. Waktu 4 bulan dalam kandungan perut mak kita tu, thumma yursalu ilaihil malak, diutuskan kepadanya malaikat. Fayunfukhu fihi ruh, ditiupkan roh padanya. Jadi bermula dalam perut mak kita 4 bulan, waktu tu baru hidup. Jadi baki berapa bulan lagi dalam kandungan mak kita? 5 bulan. Waktu tu Allah suruh malaikat tulis, thumma yursalu ilaihil malak fayunfukhu fi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat, diperintah kepadanya 4 kalimat tulis. Rizqihi, rezekinya waktu hidup di dunia, wa ajali, ajal dia bila, wa amalihi, amal dia nanti hidup di dunia ni macam mana, wa syaqiyyun aw sa'idun, adakah celaka atau bahagia, tulis siap-siap dalam perut mak dia. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa kita hidup dalam kandungan ibu kita dalam alam rahim berapa lama? Sekitar 5 bulan ghalib dia. Kemudian keluar kita ke alam dunia. Dalam alam dunia berapa lama tempoh kita hidup? Nabi SAW sebut umur umatku bainas sitin ila sab'ina. Umur umatku average out, ada yang lahir kecil-kecil dah meninggal dah, ada yang tua sampai ratus-ratus tahun pun ada. Campur pi campur mai tolak semua sebagainya, purata, nak kata Nabi SAW 60 ke 70 tahun. Hanya sedikit yang melepasi dia. Okey, selesai dunia. Lepas tu ada kehidupan lagi tak? Ada. Pindah kita ke alam barzakh. Alam barzakh ni dipanggil alam dinding. Barzakh ni maksud dinding, pemisah di antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam barzakh, hidup tak ke alam barzakh? Hidup. Dalil dia apa? Dalil dia satu hari Nabi SAW duduk, hadis sahih dengan para sahabat. Nabi SAW duduk dekat mengiringi jenazah seorang lelaki Ansar sampai ke tanah perkuburan. Lalu Nabi SAW duduk menghadap ke arah kiblat, membelakangi kiblat. Kemudian Nabi SAW memegang kayu di hujung di tangannya. Kemudian Nabi mengguris-guris tanahnya. Kemudian Nabi memandang ke langit, memandang ke bumi, memandang ke langit. Nabi SAW sebut ista'inu bil adzabil qabri, minta perlindunganlah kamu daripada azab kubur, kata Nabi SAW. Nabi ulang 3 kali. Kemudian Nabi pun berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, ya Allah ya Tuhan kamu jauhlah kau daripada azab kubur, kata Nabi SAW. Nabi ulang 2 ataupun 3 kali. Kemudian Nabi SAW cerita sesungguhnya seorang mukmin itu apabila dia nak berpisah daripada bumi menuju akhiratnya, berpisah daripada kehidupan dia menuju kepada akhiratnya, kata Nabi SAW, maka pada ketika tersebut datang kepadanya malaikat yang putih wajahnya, duduk di hadapannya sejauh mata memandang. Lalu subhanallah sallallahu alaihi Muhammad dan membawa kain kafan, akfan min akfan jannah, kafan daripada kafan syurga,
membawa hanut wangi-wangian daripada wangian syurga. Lalu datang kepadanya malaikat duduk di hujung kepalanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, ataupun ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada keredaan Tuhan kamu. Lalu keluarlah roh daripada jasadnya seperti air keluar daripada muncung air, muncung bekas air, lembut keluar. Lalu disambut oleh para malaikat tu, dikafankan dengan kafan syurga, kemudian dibawa naik. Para malaikat duduk di langit dan bumi semua berselawat kepadanya. Para malaikat duduk di langit pertama berdoa, ya Allah, lalukanlah daripada arah saya, ya Allah, lalukanlah dia daripada arah kami, ya Allah. Berebut-rebut malaikat sambutnya sampai di langit ketujuh. Kemudian turun balik ke dalam liang lahatnya. Waktu tu dimasukkan kembali dia ke dalam roh, ke dalam jasad dia, rohnya ke dalam jasadnya untuk menjawab soalan Munkar Nakir. Kemudian dengar bunyi tapak kaki, Saleh Samad orang balik. Kemudian datang kepada dua malaikat bertanyakan kepada soalan. Lalu dia menjawab soalan tersebut. Lalu dikatakan kepadanya, sungguh hamba-Ku bercakap benar. Lalu dibawakan kepada permaidani daripada syurga. Dibukakan satu pintu, nampak tempat duduk dalam syurga. Datang angin daripada syurga. Kemudian dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Dia mendapat nikmat-nikmat syurga. Hidup tak? Hidup tak? Hidupnya macam mana? Hidupnya cara ahli alam barzakh. Tak ada siapa pun yang keluar cerita kat kita balik macam mana keadaannya. Tapi Nabi SAW cerita dalam hadis yang sahih tu. Adapun orang yang kafir, orang yang asi, bila dia berpisah daripada dunia dan menuju kepada akhiratnya, akan datang malaikat yang hitam wajahnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bengis wajahnya. Lalu subhanallah membawa bersama dengan mereka kain guni yang busuk daripada neraka. Lalu datang kepadanya malaikat duduk di hujung kepalanya. Lalu malaikat itu berkata, ya ayyuhal qabithah, wahai jiwa yang busuk, kembalilah kepada kemurkaan Tuhan kamu. Lalu dicabut rohnya, rentap rohnya seperti mana kata Nabi SAW, besi pemanggang yang melekat di bulu kambing yang basah, duri-duri yang tajam melekat di bulu kambing, rentak. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu subhanallah, diambilnya roh tersebut dimasukkan dalam guni yang busuk itu. Lalu dibawa naik malaikat-malaikat yang berada di langit. Ya wahai Tuhan kami, jangan lalukan dia daripada arah kami, jangan lalukan dia daripada arah kami. Lalu disebut namanya yang paling buruk. Siapakah lelaki yang busuk ini? Siapakah roh yang busuk ini? Lalu malaikat di langit pertama tak izinkan untuk melepasi langit pertama, lalu dilemparkan dan letakkan dia ke dalam sijin, satu penjara di bawah tanah, di dasar bumi. Lalu Salih Asmat dimasukkan dia ke dalam liang lahat. Waktu jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Lalu datang para malaikat Munkar Nakir tanya soalan kepadanya. Salih Asmat, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? La adri, katanya, aku tidak tahu. Lalu dipukulnya subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Lalu dikorek dan ditanyakan lagi sebagainya. Itu soalan semua tuan-tuan tahu. Lalu dikatakan, terdengar satu suara di langit lalu berkata, hamba-Ku bercakap bohong. Lalu dibawakan batu-batu daripada api neraka. Lalu dihimpit kuburnya sehingga berselisih tulang lusuknya. Lalu dibukakan satu pintu, nampak tempat duduk dalam neraka. Bahan neraka datang untuk membakar tubuh-tubuhnya. Hidup tak tuan-tuan? Hidup tak? Hidup alam barzakh. Ada dua type ya tuan-tuan, rumah alam barzakh ni. Dua jenis je, type A, type B. Ni Ustaz. Type A dia rumah daripada taman-taman syurga. Type B lubang daripada lubang api neraka. Dua type ni ya tuan-tuan. Dan pilihan kita tentang apa yang kita akan dapat rumah dalam barzakh tu adalah pilihan yang kita buat sekarang, bukan waktu nak masuk nanti ni. Tuan-tuan faham saya duk cerita apa ni? Macam serius kan ni. Nak proses. Tuan-tuan, option dia sekarang ni. Bukan lepas mati nanti ni. Pilihan kita sekarang ni. Berapa lama nak hidup alam barzakh? Ada sahabat-sahabat Nabi yang wafat bersama dengan Nabi SAW 1400 tahun lebih dah duduk dalam alam barzakh. Ada yang lebih lama daripada tu. Sampai bila ni alam barzakh? Sampai nanti bangkit di padang mahsyar. Bangkit daripada mahsyar. Berapa lama pula kita di padang mahsyar tu? Berdiri saja di tempat yang sama 70 tahun, kata satu riwayat. An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Ibnu Katsir tulis dalam kitab ni. 70 tahun berdiri di tempat sama, tak ada soal, tak ada apa, duduk kat situ saja 70 tahun. Sekali pula nak pergi timbang hisap pula tuan-tuan sekalian. Seorang-seorang berapa lama yang kita duduk menunggu daripada belakang ni? Berapa juta, berapa trilion manusia yang menunggu giliran untuk dihisap seorang demi seorang. Menunggu terlalu lama. Hidup dah di padang mahsyar, hidup lagi tuan-tuan.
Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau hidup di barzakh saja 1000 tahun, nak banding dengan hidup kita di dunia 60 tahun, berapa persen ya tuan-tuan? Faham tak ni? Kalau hidup di barzakh 1000 tahun, hidup di dunia 60 tahun, berapa persen hidup kita di dunia ni nak banding dengan barzakh? Ni bukan akhirat, ni baru barzakh. Akhirat ni tuan-tuan tak ada ending, dia infinity. Hidup sampai bila-bila, hidup sampai bila-bila. Kalau nikmat, nikmatlah sampai bila-bila nikmat. Kalau azab, azablah sampai bila-bila. Kalau macam ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sanggup tak risikokan kehidupan kita yang sikit ni untuk dapat azab ke akhirat ni? Faham ke saya cakap apa ni? Macam tak faham macam ni. Cuba fikir, kalau kita fikir logik akal kita. Nak duduk kat sana lama sangat. Yang duduk kat sini sekejap je. Tapi kita duduk berasa macam yang sekejap ni lah tuan-tuan sekalian, ni kehidupan kita yang selama-lamanya. Kalau logiknya tuan-tuan duduk dekat Keramat lah sini, Keramat duduk kerja kat sini. Tiba-tiba bos kata suruh kita ni nak posting kita, nak pindahkan kita ke tempat lain, cawangan lain untuk set up office baru. Tak dapat surat, dia kata tuan telah akan berpindah ke Sabah, ke kota Kinabalu, Syed Syahmat, dan akan duduk di sana sekurang-kurangnya 10 tahun untuk set up office tu sampai stable apa semua, baru boleh keluar, baru pindah. 10 tahun. Sebelum nak pergi ke Sabah tu, KK tu 10 tahun, kena singgah sekejap di Ipoh untuk bantu set up office di Ipoh selama 1 minggu. Seminggu ya, sana 10 tahun. Faham tak ni? Kemudian tuan-tuan sekalian, agak-agaklah dekat mana kita nak buat preparation betul-betul ini nak pindah. Anak-anak kita nak pindah pergi dekat Syahmat Ipoh kan, nak pergi KK. Barang-barang, harta-harta kita ni, kereta, kenderaan kita, semua tuan-tuan, semua urusan-urusan kehidupan kita ni nak pindah pergi KK kan, nak pindah pergi dekat Ipoh ni. KK lah. Tapi kalau dia pindah semua pergi dekat Ipoh, faham ni? Kereta-kereta semua transfer pergi dekat Ipoh, isteri dia kerja pun pindah pergi dekat Ipoh, anak-anak sekolah semua pergi dekat Ipoh. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak ni? Barang-barang perabot-perabot di rumah dia semua pindah pergi dekat Ipoh. Yang dekat sana tu, yang dekat KK tu, pergi beli almari baju yang zip. Faham tak ni? Beli tilam Toto satu tak kat sana. Tuan-tuan faham tak ni? Cerdik tak orang macam ni? Dia kata bodoh, dia marah kan? Dia kata tak apa cerdik lah. Tapi itulah kita duk buat. Kita tahu hidup kita dekat dunia ni tuan-tuan sekalian, kalau nak banding dengan alam barzah pun 6% lebih kurang kita sebut tadi kan. Sepatutnya dalam sehari peruntukan kita ni, peruntukan kita hidup di dunia ni, mana banyak? Untuk sana ke untuk sini? Untuk sana lah.